Kalau Allah sebut je ni. Setengah ulama dia tak berpandangan itu, bahkan kata dia qiyam lil alim lagi aula daripada qiyam pada mushaf. Pasal mushaf tu dia jamadat. Kalau alim dia benda hayyin, dia benda hidup. Tambah pula dia alim bukan saja hidup jasad, tapi hati dia pun hidup. Lagi besar untuk kita qiyam untuk dia. Kalau Quran dia bukan benda hidup. Kalau hafiz saja pun hafiz saja, tapi hati tak hidup. Kalau alim, itlaq alim tak dipanggil alim, melainkan arif. Kalau asal itlaq kitab, Quran sebut innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang bagi alim tak diitlaqkan alim, mesti arif dengan Allah Taala. Kalau takat alim dengan ilmu, itlaq kita pakai, istilah kita pakai, yang tu tak dipanggil alim lagi, tak dipanggilkan alim dalam istilah kita, melainkan mesti dia arif. Mesti arif. Maksudnya arif billah. Satu, bila arif billah, yang itulah yang akan ada khosyatillah. Dengan bahasa lain, tak dipanggil alim, melainkan sifat alim itu mesti ada khosyatillah. Innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Jadi orang yang arif dengan billah je akan ada khosyatillah. Jadi tak dikatakan alim, melainkan orang yang dia yakhsha, yakhsha, khashin. Mesti orang yang ada perkataan takut ke Allah Ta'ala, gerun dengan Allah Ta'ala. Hati dia sentiasa muwajahah, tawajuh, muraqabah dengan Allah Ta'ala. Sentiasa istihdar hati ke Allah Ta'ala. Itu baru dipanggil alim, ulama. Ya, sekali lalu lah. Itu memang ada bahas tu, orang ni sebab bahas. Cuma pandang dari sudut, yang ni kalamullah, kalau alim, atas kata, dia tak duduk martabat kalamullah. Tapi kalau dia ni memang ada hafal Quran, lagilah kan, fi sadri dia pun kalamullah, lagi besar daripada mushaf. Bahkan dia bukan saja fi sadri ataupun fi hifzi wara'i qalbi, bahkan dia ahya kan ma fil Quran, hidupkan betul dalam Quran. Istilahnya dia Quranun yamshi. Quran biasa ni, Quran yang al-jamidi, jamid. Kalau hafiz Quran, amil pula, arif pula dengan Allah Ta'ala, dia Quranun yamshi, Quran yang berjalan. Maksudnya Quran yang al-hayyi, Quran yang hidup. Kalau Quran mushaf, Quranul mayyit. Itulah ulama-ulama itu bicara itu. Jadi kalau alim muqiyam, Quran qiyam juga. Kita masalah tak ada perasaan ke Quran tu macam tu kan. Bahkan kadang-kadang Quran ni letak ikut dan aja. Ada yang tak pernah buka Quran langsung, ada tak pernah sentuh Quran pun ada. Yang tu lagi lah nak kata macam mana tu. Kalau kita, masyarakat kita ni duduk pondok, ada juga pegang Quran, pegang kitab. Ada masyarakat yang tak pegang langsung kitab dan Quran. Tak ada. Duduk alam jahiliat langsung, gelap, zulumat langsung. Yang duduk pegang makan nasi, guru, sudu, garpu, pinggan, mangkuk, pegang duit, ikan, beras. Itu je pegang ni. Nak pegang kitab, nak pegang Quran jauh sekali. Kita ni mujolah hari-hari pegang kitab. Tu rahmat Allah Ta'ala lagi besar tu. Wajib syukur tu. Rasa Alhamdulillah. Mujolah dia bagi kat kita itu. Wajib istihdar hati, rasa ta'zim dan rasa syukur. Yang semua tu min fadlillah alaina. Baik, wa yukrahu harqu ma kutiba alaihi ila li gharadi nahwi siyanatin. Kata dia dimakruhkan membakar ma kutiba alaihi, barang yang dituliskan Quran alaihi alama itu. Jadi mana-mana kalau bercetak bertulis Quran, bakar dia ada makruh dia. Illa, jadi saja-saja bakar makruh. Illa melainkan li gharadin. Jadi kalau ada gharad baru hilang makruh. Bahkan harus bakar di tempat jadi wajib. Li gharadin
wa zalikal gharad nahwu siyanatin, kalau kita baca itu, ataupun baca idhafat terus, li gharadi nahwi siyanah, baca idhafat, melainkan kerana gharad, kerana bermaksudkan, berobjektifkan seumpama nak jaga Quran. Pasal Quran pun dah reput, hancur, tak terjaga dah, bertabur sana situ, ditutup angin, baca tak baca dah. Kalau istilah orang tua dulu dipanggil Quran buruk. Quran buruk maksudnya nak baca tak boleh pakai, nak dibiarkan gitu saja, kena mulia baca di Quran. Jadi tak boleh ambil manfaat dah. Kalau sampai tahap tu, bakar. Apatah lagi mukaddam, apa-apa istilah ma kutiba alaihi. Satu nak jaga sangat kita selalunya, kalau saya dalam konteks sekolah, ayat Quran lah. Ketar-ketar soalan periksa apa, ada tulis ayat Quran, khutbah-khutbah Jumaat apa tu. Kadang ada orang tak peduli kat tu. Kaedah kita wajib jaga pasal dia ma kutiba alaihi Quran. Jadi kalau tak boleh nak jaga dia, wajib lah, kena bakar. Pasal nak siyanah Quran tu daripada jatuh pada tempat haram. Itu tempat najis, itu tempat sampah. Allahumma salli alaihi wasallam. Satu, kalau tengok apa yang telah ulama kita ambil pelihara, yang majalah surat khabar Harakah tu, mana ada tulis Quran tu, tulis pun terjemah. Pasal apa tu? Pasal takut tak boleh jaga. Tak boleh jaga Quran yang tulis dalam Harakah tu. Macam mana pun, ni kan ada yang teks Jawi tu, yang tu pun setengah ulama dulu Jawi pun dia tak gitu tulis, pasal takut tak boleh nak jaga tulisan Jawi tu. Biar tulis Rumi. Ulama dulu dia kira metera tu. Kalau tulis Quran bukan tak boleh, tapi nak jaga ni. Dulu kat sini tak ada kapet apa, lantai pun lantai kayu tu, ada lantai tikar. Dulu tak ada siling, cicak banyak dulu. Jadi antara kaedah nak buang tak cicak ni, sediakan kertas, buat macam tiket tu. Kan karang dekat dawai, gantung situ. Paku pun ada lagi tak? Kecabut dah. Paku tepi tu lah selalunya di tempat gantung. Dawai yang dikarang dengan kertas, potong kertas besar-besar tu, buat cedok tak cicak. Tak basuh pun. Cedok. Jadi ambil cicak, okay. Tak basuh pun. Yang rajin basuh lah. Apa saya nak sebut? Jadi antara yang dulu dipotong, surat khabar dia tu, surat Harakah, tu pun orang marah. Harakah buat kau tak cicak. Tak ada ayat Quran pun. Kalau tulis ALLAH, dia tak ada hormah macam alif lam ha. Satu tulisan Rumi, tak ada iktibar. Satu kita bicara semalam, masalah tafsir Quran tu, dia mesti bil Arabiah tu. Kalau bil Melayuyah, kalau tulis Jawi, gagah lagi. Tapi kalau tulis bil Rumiyah, pula tu dia bukan tafsir, dia terjemah aja. Terjemah, dia tak dapat kedudukan yang menyama dengan Quran, nanti sah pegang terjemah Quran. Yang boleh pegang tafsir. Yang tu bagi uti balik fahaman tu. Dia bukan pegang terjemah, pegang tafsir. Tafsir kena faham maksud tafsir. Asal nak sebut ialah, bila tulis tulisan Rumi, kenapa? Tulisan Rumi, dia tak dapat hukum Quran. Tak dapat. Kalau bahas dalam kitab pun, dia sebut, misalnya orang bagi salam, dia bagi salam dengan ijaz Rumi. Assalamualaikum, tulis penuh. Tambah tulis askum, ASKM apa. Macam TQVW lah, thank you very much apa. Ringkas tu ni askum. Malah tulis banyak, askum je. Wajib jawab. Tak wajib. Kalau tulis penuh pun, tulis Rumi, tak wajib jawab. Wajib jawab ni kalau kita tulis dengan tulisan Arab. Wajib. Baru ada hukum jawab salam. Jadi asal nak sebut masalah tulisan. Satu, asal nak sebut kalau tulis Rumi ALLAH, nak banding apa dengan alif lam ha, tulis Rumi ALLAH tak ada value. Dan dari segi hukum, hurmah dia tak macam tulis dengan tulisan Arab. Walaupun kita kena tak gamak, tapi istilahnya tak ada hurmah. Pasal tulisan yang ada intibar, dia mesti dengan resam Usmani. Dengan tulisan Arab, bil Arabiah. Baik. Jadi asal sebut bab bakar tu.
Yang ni pun selalu orang tanya Zamalan ni. Zamalan ni dia orang tak bakar. Dia ada mesin yang bagi hancur Quran kan. Macam mana pun, lepas tu bakar juga. Jadi mesin penghancur tu, dia sebenarnya untuk memudahkan bakar. Tu kan. Sebab bila nelayan tu rapat macam ni, nak bakar susah. Dia nak makan masa kan. Pasal kena selak-selak. Tapi kalau dah penghancur macam potong kobih tu, potong kobih nak bubuh kat burger tu kan. Seret. Tulisan pun sambung-sambung baru jadi tulisan. Kau tak nampak line aja. Nampak macam titik-titik je. Dah tak ada rupa tulisan Quran dah. Yang tu kalau bakar api sekejap je tu. Lepas penghancur tu bakar untuk sianah. Tak ada masalah. Nisbah orang dulu bukan senang nak penghancur nak bakar tu pun. Pula tu nak bakar pula apa dia tulang, pelepah tamar. Kan dia susah nak bakar tu. Kulit kan susah. Cuma lah ni kertas. Siap. Macam mana pun dia kata faghasluhu aula minhu. Membasuhkan dia ma kutiba alaihi, ma kutibal Qur'anu alaihi tu, ghasluhu aula adalah lebih utama. Minhu minal harqi, daripada bakar. Siap. Jadi ghasluhu ni selama-lama dengan ghasluhu tu lebih sianahkan Quran. Tapi kalau dengan bakar tu lebih sianah Quran, tambah Zamalan ni, bakar tu lagi utama. Selalu orang tanya pula, Abu tu macam mana? Abu tak ada sabit hukum lah, pasal dah tak ada tulisan Quran. Dah tak ada dah pun. Walaupun dia bekas tulisan Quran, tapi mana yang tak zahir tulisan, dia dah tak sabit hukum Quran. Dia taklah bila tulisan Quran tu, bila dah jadi Abu, hukum dia, martabat kena jaga juga, hormat di Quran pasal bekas ditulis Quran. Maka Abu dia pun kena bagi hormat. Kedah kita tak ada. Selalu bab ni orang selalu tanya, kalau saya punya kedah jawab, saya kata, antara orang tanya juga selalu bab pendrive, CD yang ada Quran. Bukan tulis ayat Quran kat CD tu. Antara isi CD tu Quran. 30 juzuk ke apa. Orang kata boleh langkah tak CD tu. Pendrive. Kedah dia ada tak tulisan yang nampak? Tak ada. Tak ada, tak hukum Quran. Dia kata memang dalam tu ada Quran, tak dapat hukum Quran ke? Senang je jawab dia. Nak ambil faham tu, kita bukan nak bermudah-mudah tapi nak sebut hukum tu. Hukum Quran ni selama ada tulisan, tak ada tulisan, tak ada dia punya resam tu, maka tak sabit hukum. Jadi kalau dah jadi Abu, tak ada tulisan, tak sabitlah hukum Quran. Tu dia kata, dalam tu kan ada isi ayat Quran, kau boleh langkah. Ya, apa ya Fatihah? Apa? Betul boleh masuk jamban tak? Kau cabut kepala tak masuk jamban. Ada orang mula saya sebut tu dia tak faham. So, kenapa Ustaz tanya itu? Dalam kepala otak kau ada Quran, masuk dalam jamban tak haram tu. Orang boleh fikir, betul juga. Itulah pendrive. Memang ada Quran. Cocok software boleh baca lah. Tapi kat dia tu bukan ada tulis Quran apa, CD. Bubuh dekat player, dia boleh baca lah. Tapi kat dia tu tak ada tulis Quran apa. Kalau ada tulis, ada lah hukum lah. Macam orang buat perhiasan dekat CD-CD apa tu kan. Yang gantung kereta tu. Tapi kalau hanya ada dalam konten itu, dalam isi dia berapa megabyte ke, gigatera ke apa ke, kalanya hard disk, kalau duduk dalam tak nampak zahirkan tulisan, tak sabit hukum. Macam handset juga, kalau orang tanya, handset ni kalau dalam handset ada perisian apps yang Quran punya, boleh pegang tak ada wuduk? Apps dia tak ada masalah. Yang tak boleh pegang tu, bila kat skrin tu Quran. Kat skrin tu Quran. Buka skrin tu Quran. Skrin Quran, dia Quran. Dia hukum macam kertas tulis Quran. Dari isi skrin itu hilang, maksudnya macam padam. Kalau benda lain lah. Satu nak bubuh dia punya wallpaper home screen tu, kalau bubuh Quran, bila orang call home Quran tak boleh pegang kalau tak ada wuduk. Pasal lain tu ialah hukum mushaf. Hukum mushaf. Itu perkara yang berkaitan. Ada juga orang jawab salah tu. Dia kata, mana boleh pegang pendrive, kena dah isi Quran, dia siap pesan lagi, nak pegang pendrive ni kena ada wuduk.
Ada juga, saya pernah jumpa orang syadid macam tu. Bila duk pas transfer maklumat tu yang ada orang tanya. Yang bukan haram tu Ustaz, pasal dia ada perisian Quran. Lepas tu saya kata, tak, jawab apa spontan je kan. Nak tanya saya jawab itu lah. Apa ya Fatihah? Juzuk Ammar apa ya? Apa ya? Kalau Al-Hafiz tu apa 30 juzuk boleh masuk tandas tak? Ada yang cekap kalau saya tanya itu dia padan lah. Oh betul juga. Takkan nak cabut kepala dia kot. Takkan nak cabut otak dia. Cabut otak civil terus lah. Takkan cabut kepala, mana ada boleh cabut kepala. Untuk masuk tandas, masuk. Untuk buat macam mana? Boleh masuk. Bukan ada tulis Quran apa-apa dalam kepala. Yang dalam tu adalah perisian dia, tapi yang zohir ni tak ada bertulis, tak ada benda yang maktub tulis Quran. Jadi tak sabit hukum Quran. Ni nak cerita asal debu. Bukan debu, abu daripada Quran yang dibakar. Siap. Jadi kata dia mah'uhu dengan ghasluhu aula. Jadi hapuskan dia dengan air tu aula kata dia. Ghasluhu aula. Wa yahrumu bil janabati al-maksu fil masjid. Ya. Ini benda muharamat lah. Benda yang diharamkan dengan sebab hadas. Wa yahrumu bil janabah. Dan haram dengan sebab janabah. Istilah janabah ni keluar mani bersama suami isteri, wiladah. Dia atau istilahnya junub. Istilah junub. Junub dia rujuk pada 3 masalah tu. Kalau haid, nifas tak panggil junub. Haid lah hujag. Jamak dia. Nifas nufasa. Orang yang berdarah nifas. Jadi masalah dia yang sebut janabah tu. Pasal dalam banyak-banyak hukum hadas besar, bab janabah lah paling ringan sekali berbanding dengan nifas dengan haid. Satu ada istilah ulama kita, dia hadas asghar, hadas akbar. Dia ada setengah ulama istilahkan hadas mutawassit. Mutawassit pun sebenarnya akbar juga atas kita pakai halu, tapi ada ulama disebut mutawassit dengan akbar siapa? Nak menunjukkan kalau bab nifas dan haid yang tu akbar. Kalau junub nama dia mutawassit, hadas kecil asghar lah. Pasal apa tu? Benda yang haram dengan sebab hadas kecil, dengan sebab junub, dengan sebab nifas dan haid, paling banyak adalah haram dengan sebab nifas dan haid. Dia sampai tak boleh puasa. Kalau junub boleh puasa lagi. Maksud junub tu dia subuh dan kadang ada junub yang tak mandi, kena mandi, tapi taklah menghalang puasa. Tapi kalau ada nifas tak boleh puasa. Jadi yahrumu bil janabati al-muksu, muksu fil masjid. Diam dalam masjid, berada dalam masjid. Yang tu istilah diam ni maksudnya berada dalam masjid. Tak syarat mesti muksu tu dengan makna as-sukun fil masjid. Jadi tak syarat sukun. Istilah muksu ni nisbah zaman, bukan nisbah harakah. Pasal yang tu pun juga ada orang hurai salah. Dia kata masjid ni kalau orang junub atau orang haid, kalau pergi masuk putar tu tak berhenti tak apa. Dia pula kalau kerana nak lintas abiri sabil, yang tu memanglah ada. Yang ni kata dia masuk melawat masjid Kristal ke apa-apa mana-mana masuk, dia tak berhenti, dia berjalan. Kalau berjalan tak apa kata dia, jangan berhenti haram. Pasal berhenti haram tu muksu kata dia, berhenti. Kan? Muksu memang antara terjemahan dia berhenti berada dalam masjid. Tapi yang haram tu keberadaan tu haram lah. Bukan saja ada muksu, ada sukun, ada itminan, apa lagi istilahnya, ada pegun dalam masjid. Dia kata berhenti baru haram. Kalau berjalan ni tak haram. Bukan macam tu. Dia ada dalam bab tu pun kalau nak lintas terus. Tak ada jalan lain melainkan kena lintas masjid untuk ke tandas misalnya. Mesti kena masuk dalam tandas juga, dalam masjid juga. Sedangkan dia haid, boleh lalu dengan secepat mungkin dengan syarat darah takkan melumuri masjid dan mesti keluar dengan segera, cepat dan
jalan lain tak ada. Tu antara dia punya syarat-syarat tu. Kalau saja pergi lintas masjid, haram. Orang ada soalan. Itu maksud haram muksu. Fil masjid. Siap. Jadi dengan sebab janabah, tak boleh duduk dalam masjid. Itu kalau ada iktikaf dalam masjid, tengok jadi benda yang menyebabkan wajib mandi, wajib keluar. Wa qira'atu Qur'anin bi qasdihi, dan juga haram baca Quran dengan qasad Quran. Yang tu pun kena tengok. Zaman ni banyak orang salah syarah bab qasad Quran tu. Ya. Haram baca Quran bi qasdi Quran. Jadi kalau baca Quran dengan tak qasad Quran macam mana? Memang betul ayat tu tak? Apa dia? Ayat mana betul? Baca Quran tak qasad Quran, tak Quran. Siapa dia yang boleh baca Quran tak qasad Quran, siapa? Orang Melayu ni susah. Hampa saya tak tahu lah. Tak tahu, memang ada sebut. Zaman ni dia ada pendapat yang disyarah bodoh macam ni. Saya bahasakan bodoh nang. Dia kata apa? Orang perempuan haid, masa haid boleh baca Quran dengan syarat dia tak qasad Quran. Jadi dia bukan qasad Quran tapi ngulang Quran. Kan kelakar tu. Macam mana dia ngulang Quran tapi tak qasad Quran? Dia baca Quran tapi tak qasad Quran. Boleh ke jadi itu? Itu pun dah muskil lah. Dia macam orang kata, saya tak ikut Wahabi, tapi saya ikut Muhammad bin Abdul Wahab. Kelakar tu. Macam mana dia tak qasad Quran, tapi dia baca Quran, mengulang Quran. Masa dia mengulang Quran tu, dia tak qasad Quran. Boleh? Kelakar? Ke okey je, biasa je? Tak kelakar? Dia kontradik tu. Macam mana tu? Dia kata, saya tak telanjang, tapi saya tak kes luar. Apa ni? Saya nak guna tu, saya guna bahasa macam-macam kan. Dia kata, saya tak berzina. Tapi saya melakukan hubungan intim walaupun di luar nikah, kata dia. Gila babi apa cakap macam tu? Gila babi dah. Saya baca Quran tapi tak qasad Quran. Jadi, apa maksud baca Quran tak qasad Quran? Yang tu kena bagi huraian betul tu. Baca Quran tak qasad Quran ni bukan baca Quran tapi tak qasad Quran tu, maksudnya ulang Quran tapi tak qasad Quran. Bukan macam tu. Ramai yang faham macam tu. Ustaz-ustaz pun ramai faham macam tu. Dia kata boleh-boleh ada pendapat siapa Quran macam tu. Yang maksud ulama baca Quran tak qasad Quran ni maksudnya ayat Quran yang memang dia ayat Quran. Tapi kita baca tu tak ada feeling Quran. Tak rasa Quran pasal dah jadi zikir, dah jadi wirid, dah jadi perkataan harian kita. Bismillah makan nasi, Quran nak bismillah. Tapi macam makan nasi terasa tak baca Quran bismillah. Ada rasa? Itulah baca Quran tak qasad Quran. Subhanallah, alhamdulillah, Allah. Ada belaka lepas tu dalam Quran. Tak rasa Quran pun, bahkan duk rasa zikir. Dengar orang mati, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Duk rasa macam satu istirja, expression untuk sebut bila kena bala. Antaranya kematian. Accident ke apa, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebut Quran tu, tapi dah tak feel Quran. Itulah maksud baca Quran tak qasad Quran. Memang kita tak rasa Quran. Itulah baca Quran tak qasad Quran. Itulah orang Melayu, yang tu boleh lah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Tapi kalau dia baca Quran masa haid, tapi tak qasad Quran, tapi dia nak baca tu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Saya ngulang Quran tapi tak qasad Quran. Sebut pun dah sewil lah. Tak mana sewil? Saya ngulang Quran tapi saya tak qasad Quran. Tak betul lah tu. Dia ngulang Quran, maksudnya dia iktiraf apa yang dia baca tu Quran. Tapi tak qasad Quran. Macam mana tak qasad Quran kau baca Quran? Yang tu tempat tu memang masalah. Ramai fahaman macam tu. Memang betul dalam kitab macam tu. Tapi maksud syarahan tu, apa murad dengan qiraatul Quran biqasdihi. Qiraatul Quran biqasdihi.
Baca Quran dengan qasad Quran. Sekejap, saya rasa saya cerita dah apa maksud yang dikenaki baca Quran, qasad Quran tu. Lepas tu tak ada kaedah baca ini Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Saya bukan qasad Quran. Itu kau qasad apa? Kau baca apa tu? Baca. Baca apa? Baca Quran lah. Apa tu ayat apa tu? Ayat kursi. Ayat kursi Quran lah. Ada orang tanya macam ni. Dia selalu baca mak surat. Selalu orang tanya itulah. Tu saya nak jadikan mak surat ni sebagai wirid. Jadi saya baca ayat Quran yang dalam tu atas niat wirid. Boleh tak? Bila kau baca alif lam mim. Berasa tak Quran? Alif lam mim. Ada. Wazifah kubra ada lah yang ni. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tak ada rasa ayat Quran. Melayu rasa makan belacan ni payah nak rasa itu. Arab boleh. Arab memang bahasa dia. Ya abati fa'al ma tu'mar. Ya abi salli jama'ah ya abi. Abi alayka bil jama'ah. Idza salat wahdak. Ya abi if'al ma tu'mar. Ya abati fa'al ma tu'mar. Satajiduni insyaallah minas salihin. Memang sebut ayat Quran. Tapi memang cakapan hari-hari dia macam tu. La taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna Allah sami'un basir. Inna Allah Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Kita inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Quran lah tu. Mengharap sallu 'alan nabi. Limadha? Li'anna Allah Ta'ala huwa alladhi yusalluna 'ala nabi. Wa kadzalika al-malaikah inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Kaifa anta la tusallu 'alaihi? Memang macam tu dia cakap kan. Dia cakap yang bahasa Arab itu. Memang itu bahasa dia. Dia cakap tu kalau istilah kita belajar balaghah yang tu dia panggil iktibas. Maksudnya kita cakap harian, kita lafaz tu memang ada lafaz Quran. Kalau kita niat lafaz Quran tu panggil iktibas. Tapi kalau tak ada niat lafaz Quran tapi kita dah pakai lafaz Quran harian tu, yang tu lafaz harian, tak panggil iktibas tu. Nak panggil iktibas mesti qasad lafaz Quran. Yang kita tak sebutkan ini ayat Quran. Itu dipanggil iktibas dalam mubalaghah. Apa nak sebut asal? Jadi kalau macam Melayu punya suasana ni, baca Quran, qasad Quran, tambah dok ngulang Quran tapi tak qasad Quran, ni muskil. Tapi ramai ustaz yang faham macam tu. Dia orang tanya Ustaz. Guru sedang haid lah kan. Terpaksa ajar Al-Quran. Ataupun seorang guru dia mengajar anak murid dia Quran. tak kisahlah mengajar Quran ke ada zikir-zikir doa-doa yang ada Quran. Kaedah orang tua dulu dia tak baca tapi dia ngajar macam mana, dia tak payahlah baca, suruhlah orang tu baca, dia semak je lah. Salah betul, panjangkan sikit, tambah harakat lagi, alif tu ba panjang, sebut ba tak ni Quran, memang bukan lapar Quran, ba saja kan. Tu panjang tu, mari sukun, ifak kan bagi cukup, idgham, tafkhim dengan huruf tu, tegur macam tu lah. Tak payahlah sebut aku haid, aku ni baca Quran, bukan perlu khabar gitu. Jadi cerdik orang tua dulu ngajar. Jadi kaedah dia macam tu lah. Kalau memang jadi kaedah dia macam tu lah. Sebut kalau kata orang tanya, dia guru Quran dah memang tak boleh baca, tak boleh baca lah. Macam kita tengok ulama-ulama dulu jaga tu. Masuk pertandingan ke, tilawah ke, mana-mana yang main haid tak baca. Walaupun Johan menanti. Hafalan Quran ingat gila punya. Johan menanti. Tapi main haid tak masuk tandingan. Siapa? Dia bukan lapar dekat tandingan tu. Dia bukan nak piala. Dia nak jadi hamba Allah Ta'ala yang sentiasa mentauhidkan dia. Bukan nak dapat piala. Nak dapat piala, korbankan hukum haram tu, masalah tu. Malam ni, mudah-mudah ya. Pasal apa? Pasal nanti jadi mudarat atas dia. Nak periksa, boleh baca Quran walaupun haid. Pasal apa? Nanti dia tak lulus periksa mudarat. Tak lulus periksa mudarat. Lulus periksa lah banyak mudarat. Kalau saya sebut gitu, pasal hujah tu tak betul. Mudarat bukan macam tu, topik mudarat. Pula tu, tarikh tu boleh diubah. Dia adjustable kan.
boleh dialih, boleh dia tahu tarikh haid dia. Jadi kena pastikan orang perempuan haid mana. Yang ni baca hari ni, yang ni. Boleh buat, boleh ijaz satu. Boleh ijaz. Dan di atas kaedah pemarkahan centralized kat sekolah pun, dia panggil apa, lupa istilah short form dia. Tak rujuk pada guru dia, tengok dia punya rekod, dah budak tu tak boleh baca Quran, untuk tak payah suruh dia baca lah, kaedah ada, apa masalah. Bab lain pun ada istilah kota. Padahal tak ada masuk periksa apa pun, boleh masuk je MRSM lah apa, kota. Yang ni yang memang mana boleh buat auta gitu. Memang benda haram lah, mana boleh nak jadi halal. Kenapa dibenarkan juga? Bukan sahaja dibenar, dipaksa pula suruh baca Quran pada ketika yang dia tak boleh baca Quran. Salah. Kalau ikut disiplin, salah. Jadi hilanglah hukum nak jaga syariat. Yang tu yang itu pun saya sebut dah. Zaman ni, dia bila ada benda-benda macam tu, kaedah yang ada zaman ni, dia bukan nak cari, nak cermat, nak jaga hukum. Tapi dia akan mencari pendapat untuk melonggarkan hukum. Itu masalah. Zaman dulu bukan tak ada orang perempuan hafal Quran, tapi tak pernah dengar pun isu orang haid boleh ngulang Quran. Tak pernah dengar pun. Ramai tutup nenek moyang kita dulu yang hafal Quran. Yang hafal Quran ni kalau orang perempuan bukan sikit. Bahkan kalau tengok orang lelaki, orang perempuan ni, kadang orang perempuan lagi kuat hafalan daripada orang lelaki. Apa saya tak tahu. Saya pasal biasa guru dengan orang perempuan, saya tahu lah mak saya sendiri apa. Walaupun dia tak hafal Quran, kita duduk baca depan, dia tak hafal, dia tahu baris salah, dia tahu. Padahal bukan hafal pun. Apa saya nak sebut ni, ulama-ulama kita dulu kecil-kecil dah hafal Quran. Pasal apa? Mak dia hafal Quran sambil duduk ngendoi, sambil bagi tidur baca Quran. Duduk ngasuh anak ni mak lah. Mak memang hafal Quran daripada lama dah. Sikitlah sebut tu. Zaman dulu pasal orang jaga hukum. Dia orang kata zaman dulu tak ada madrasah hafizah lah, ni banyak kata dia. Jadi nanti selalu 3 tahun dia kena habiskan 5 tahun pasal halangan bahid. Tak ada pasal. Nanti dia akan gagal periksa, tak boleh dapat 4 flat kata dia. Apa pula? Apa kaedah apa benda tu? Kaedah apa benda yang tu nak halalkan untuk boleh baca Quran? Kali saya sebut tu saya panjang. Dari segi kaedah, memang tak boleh baca, tak boleh baca. Yang saya sebut, kalau COVID-19 tak boleh keluar, kawasan tak boleh keluar tak? Boleh pula taat. Boleh pula taat. Kereta, kalau tak ada lesen, tak ada road tax, tak boleh jalan. Taat tak? Taat gila. Yang ni, cari pendapat bagi boleh. Kelakar tu. Yang ni, pulun taat. Rotek kita mati, orang lain tolong sibuk pula. Kita pun tak susah hati, dia pula sibuk. Ni kena saman teruk ni. Kita pun tak sibuk kena saman, dia pula sibuk kena saman. Tolong bayar aku punya insurans dengan rotek, tak apa je. Dia suruh kita pula ni, tak bayar rotek lagi ke? Saja saya sebut tu, melarat lah saya. Kaedah memang tak boleh baca. Siap. Kalau nak baca, cerdik kan. Jangan baca habis, baca sekerat yang tak hukumkan dia pada Quran. Itu kaedah dia lah. Satu, kalau kita baca ikhrak 1, 2, 3. 3 tu ujung, dah ada potongan yang Quran. Kalau masih dia potongan, dahaha, memang ada potongan Quran kan. Sanurawidu fataha, awla laka fa'awla. Potongan Quran tu. Orang lain saya tak tahu. Saya baca tu, saya memang tak boleh feel lain. Saya mesti feel Quran je. So, kita tak ada baca Arab lain, melainkan Quran. Baca tu semua feel Quran. Memang lapar Quran. Ini lapar Quran. Kalau orang Arab, memang dia boleh baca tu. Sami'un, sami'a. Misalnya, sami'un, samma'un. Tapi tak ada lah tu dalam ikhrak kan. Tapi nak kata, disebut tu atas mufradatnya. Arab memang tak ada masalah tu. Tapi Melayu kita bila sami'un, tak rasa Quran. Tapi sami'un, macam saya jumpa dalam Quran. Dia ada feeling tu. Ada feeling tu. Macam mana pun, asal nak sebut, baca Quran, tak kosong Quran ni dengan mana? Baca Quran tu dah tak rasa dah Al-Quran. Itulah maksud baca Quran, tak kosong Quran.
Bukan baca Al-Quran, tapi mulut dia kata, saya baca Quran tapi tak kosok Quran. Ada pula. Baca pun dengan auzubillah, lagu pun lagu Quran. Kalau orang Arab ni, kalau dia dah tak baca Quran, dia tak melagukan baca Quran tu. Orang ni mati, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahu akbar. La ilaha illallah. La haula wa la quwwata illa billah. Yang ni berlagu je Quran tapi tak kosok Quran. Tak kelakar tu. Itulah. Nak tengok ada dalam tu, di syarah bab tu. Dengan makna qasad tu. Tambah pula cuma disebut Arab, dia akan syarahkan dalam konteks Arab. Melayu tak kerti Arab ni, dia akan baca Arab tu seolah-olah macam dia orang Arab. Itu masalah ni. Kita orang Melayu kena rasa tengok zuk Melayu tu. Dia sama bab akidah. Saya syarah tu panjang. Saya melirik lagi saya sebut. Baik. Qiraatul Quran biqasdi. Sama kalau kita belajar bab benda muktilat semayang. Imam salah. Kan kaedah tegur dia. Subhanallah. Niat tegur batal. Macam mana tak niat tegur? Mesti niat zikir. Macam mana niat zikir tu macam mana? Niat zikir lah. Aku zikir ni. Subhanallah. Imam zikir pun. Tapi apa tujuan yang buat tu? Kalau niat zikir berserta tegur, tak apa. Niat tegur semata-mata saja batal. Pasal dia istilah khitab makhluk, khitab adami. Walaupun bilafzi zikir, batal. Pasal kita khitab kat siapa? Jadi untuk tak jadi khitab kat siapa tu, kaedah kita, sebutlah perkataan tu bukan atas khitab dia, tapi di atas tanzihkan Allah Ta'ala daripada sifat kurang. Tengok imam lupa, terus nak faham kata Allah tak lupa, makhluk lupa. Lupa Allah Ta'ala, subhanallah. Allah tak lupa. Imam perasan ke dia. Itulah maksud sebut subhanallah, zikir. Maksud apa? Imam lupa, tanzihkan lupa pada Allah Ta'ala. Subhanallah. Itu zikir dia. Memang selalu disebut. Sebut subhanallah dengan niat zikir, bukan niat tegur. Macam mana nak niat tegur tu? Niat tegur tu. Memang salah. Tegur lah. Subhanallah. Jadi macam mana tak niat tegur tu macam mana? Bukan tak niat tegur ni. Subhanallah. Tak niat tegur ni. Macam mana bodoh-bodoh? Bukan bodoh-bodoh, tak niat tegur. Yang tu pun mahal tu saya dapat tu pasal tak ramai guru yang syarah bab-bab yang tu dengan kepahaman macam tu. Nak sebut tak mana? Yang bila imam salah, imam lupa, mustahil lupa kalau orang salah. Sebut lupa je, tanzihkan lupa pada orang salah. Subhanallah. Macam Allah ada anak. Subhanallah. Allah lupa. Subhanallah. Imam lupa. Sebut lupa je, tanzihkan lupa pada Allah Ta'ala. Subhanallah. Kita tanzihkan lupa pada Allah Ta'ala. Imam perasan kat dia, kita tegur dia. Itu istilah tegur dengan niat zikir. Itu tegur dengan niat zikir. Bukan tegur pun. Kita zikir. Tasbih, tanzih Allah Ta'ala pada sifat kurang. Imam perasan, kita tegur dia. Saja nak syarah qasad tu. Syarah qasad tu. Saya ngaji bila guru syarah bab qasad macam tu, dengar sejuk hati, sedap, best. Puas hati dengar. Dia nya huraian qasad tu. Dengar ustaz-ustaz lah ni syarah bab qasad tu berserabut saya. Pasal dia lebih kepada benda yang haram, dia cari jalan macam mana benda haram tu bagi jadi halal. Boleh baca Quran, bukan qasad Quran. Dia syarah macam tu, syarah bodoh-bodoh, mentah-mentah. Macam mana? Memang sebut itu qiraatul Quran biqasdihi. Jadi kalau qiraatul Quran laisa biqasdil Quran, harus kata. Memang betul harus, tapi apa maksud huraian tu? Lu tak kerti ibarat Quran, tak kerti ibarat kitab, bagi huraian ikut kepala otak sendiri, tu yang masalah tu. Masalah bab fiqh masalah. Masalah dalam bab akidah pun masalah. Wa yahrumu bil janabati, siap maksud. Walau ba'dha ayatin, walau kana kata dia qiraatul Quran tadi ba'dha ayatin.
yang haram ni baca. Jadi tak nak bagi haram, janganlah baca. Baca tu apa? Tu bihaisu yusmi'u nafsahu. Dia pendengarkan diri dia. Jadi kaedah nak mengulang dalam Quran dalam masa haid, kumat kamit mulut tanpa suara. Tak ada khilaf, ulama kata boleh. Pasal yang tu tak panggil qiraah. Yang tu bahasa kita kumat kamit mulut kan. Ajalah. Tak keluar suara. Ijma'. Jadi bila ijma', buat apa gaduh pergi keluar suara yang kat situ? Kebanyakan ulama kata haram. Atau pendapat yang terpencil, yang terpinggil, hak tu yang kata boleh. Tu pun sangat sikit. Ulama pun yang tak terpakai punya, yang sebut tu. Kalau ada pun, mesti masuk syarahan tu dipaham elok-elok. Apa maksud baca Quran dengan bukan qasad Quran. Apa saya nak sebut ialah, ada jalan untuk tak baca Quran tu. Ataupun ambil MP3. Elok telinga. Ataupun buka tafsir macam kita belajar lepas, selakkan dia. Lalukan dengan bacaan mata je. Hadirkan bacaan di hati. Memang tak ada khilaf masalah itu. Ataupun orang baca kita semak. Itu kaedah nak ulang Quran. Saya ngaji Tok Guru ada kata macam ni. Ramai orang tambah yang ngapai Quran duk masuk tahfiz yang perempuan ni yang duk kata boleh tu. Dia kata macam ni. Dia kata masa haid nak ngulang Quran. Macam mana nak buat? Nanti takut Quran lupa. Saya ngaji Tok Guru tanya macam ni. Masa tak haid tu ada tak ngulang Quran? Masa tak haid tu ada tak ngulang Quran? Masa tak haid tak baca Quran pun. Masa haid lah pulun nak ngulang Quran. Apa jadah yang kata tu. Jadi masalah lupa tu bukan masalah tak baca Quran masa haid. Masa tak haid pun tak baca Quran. Tapi masa haid baru gedik-gedik nak baca Quran. Bukan kaedah ni macam tu. Orang yang kalau takut lupa ni, masa tak haid dia baca Quran, dah masa haid tak baca, dia tak boleh baca, dia takkan takut lupanya. Asal dia dah baca. Haid pun bukan sampai 50 hari. Haid paling kuat 15 hari. 15 hari paling maksimum. 15 hari tak baca Quran lupa. Untuk 15 hari lain, kalau suci 15 hari tu sekurang-kurang minimum. Ada tak baca Quran pulun macam mana baca Quran masa haid? Duk ngulang Quran. Oh tak ada pun. Jangan kata hang nak ngulang. Yang biasa baca pun tak baca. Kenapa masa haid nak mengulang Quran? Yang tu kena bersoal banyak. Elat-elat yang dia sebut tu bukan elat pun. Itu stadium elat. Elat ni asalnya cari alasan untuk bagi boleh. Benda-benda yang memang dah jadi sesak. Yang ni dah memang sesak nafas, dah pendapat salah. Cari ujah untuk menegakkan benang basah. Kalau saya sebut itu, memangnya tu. Memang dia cari ujah untuk menegak benang basah dia, untuk membolehkan juga orang yang hafal Quran ni supaya mengulang Quran dalam masa dia haid. Tak kena. Salah cara dan kefiat. Faham, kitabnya faham pun salah. Satu, baca Quran tak niat Quran, maksudnya dia dah baca Quran, ayat Quran tu dah jadi macam perkataan harian dia. Macam mana Allahu Akbar, dia pun sebut Allahu Akbar. Lepas Quran tu wala zikrullahi akbar, ada Allahu Akbar dalam Quran. Asyhadu an la ilaha illallah wa azan, jawab asyhadu an la ilaha illallah. Tak ada niat Quran pun, memang niat jawab azan. Jadi kalau orang Melayu macam tu punya suasana ada, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, atau seumpamanya yang memang jadi lafaz kan. Bismillah, auzubillahi minasyaitonirrajim. Dan lagi apa? Sadaqallah ada dalam Quran. Qul sadaqallah bal nattabi'u millata bal ittabi'u millata Ibrahim hanifa. Qul sadaqallah. Ada kataan sadaqallah dalam Quran. Apa nak sebut? Tu sebut sadaqallah. Memang tak pergi kat Quran pun. Apatah lagi memang tak tahu pengetahuan pun yang tu ada dalam Quran. Orang macam tu yang boleh, pasal dia memang tak qasad. Okay, lalu panjang saya sebut tu. Nak pergi faham betul-betul supaya jangan salah faham. Pasal kat luar sana ramai orang salah faham bab itu. Bab memahamkan Quran, baca Quran bukan qasad Quran. Ramai yang salah syarah itu.
Jadi istilah qiraah ni yusmi'u nafsahu. Siap. Jadi kalau kata dia masalah ni hafal ni nak ulang, macam mana? Kumat kami mulut lah, dengarlah MP3. Bahkan kena persoal gini, nak ulang juga masa haid. Masa tak haid, hang ada tak mengulang macam mana hang mengulang masa haid? Tak ada pun, tak dan. Ada pula. Yang ni dan pula. Bahkan yang ada bukan saja mengulang, ngapal pun, menghafal masa haid. Masa haid pun menghafal, ambil sabak je. Ambil pelajaran nak ngapal. Ni zaman belakang ni, yang ni lah jadi. Risau kita. Hampa saya tak tahu. Saya pasal ngaji dengan disiplin untuk tunggu tengok ulama sebut kita apa, cari masalah terbaik, cari yang ikhtiar. Zaman lah ni semua ambil pendapat mudah. Senang. Yang ni pulun pula nak baca Quran. Sikitlah. Manusia ni banyak dia istilah dia khilaf dengan syarak. Syarak tak bagi dia gede-gede nak baca. Syarak yang wajib kan suruh buat dah tak nak buat pula, cari alasan tak nak buat. Pelik. Benda yang suruh, dia akan mengelak. Benda yang dilarang, gaduh nak buat. Tak boleh baca Quran masa haid, gaduh nak baca. Cari pendapat dia boleh baca. Allahumma salli wa sallim ala. Nak sebut kata, tentulah gaduh nak pergi, baca pada waktu yang tak boleh baca tu. Jaga sikit. Ba'dha itu, haisu khilafan. Siap. Khilafan lima aftabihi Nawawi binahwi haidin la bi khuruji talqatin. La bi khuruji talqin. Salatun wa qiraatun. Siap. Walau sabiyan khilafan lima aftabihi Nawawi, hal keadaanku menyalahi bagi barang yang telah memfatwakan dia oleh Imam Nawawi. Jadi kalau bahas tu Imam Nawawi walau sabiyan. Jadi khilaf ni dia tak syarah situ ni. Walau sabiyan ghayah li hurma tarun. Ada min hurma kira tu. Itu masalah sabi. Khilaf tu Imam Nawawi tu masalah sabi. Khilafan lima aftabihi Nawawi itu ada masalah sobi. Jadi haram baca Quran dengan qasar Quran bagi orang junub. Khilafan bagi Nawawi, yang saya Imam Nawawi kata kalau dia sobi junub, jangan tegah dia baca Quran. Sobi junub pun malah kita sebutlah macam mana tasbih sobi junub tu. Siap. Wa binawi haidin khilafan lima aftabihi Nawawi wa binawi haidin yang maktuf ala bil janabah, atau daripada bina wa yahrumu binawi haidin. Dah haram juga ia mazkur ni binawi haidin dengan seumpama keluar haid. Wa yahrumu qiraatul Quran, semua yang lepas lah. Binawi haidin dengan seumpama haid. Jadi atau bagi janabah, wa yahrumu bil janabah wa binawi haidin. Asal perkataannya tu haram dengan sebab junub dan haram dengan sebab seumpama haid. Haram apa? Atau maksud fil masjid qiraatul Quran. Siap. La bi khuruji talqin salatun wa qiraatun wa shaumun. La bi khuruji talqin illa la yahrumu salatun wa qiraatun bi khuruji talqin, dengan keluar darah talqin. Talqin ni darah yang keluar waktu dalam proses beranak.
dengan semua keluar tolkin. Tolkin darah yang keluar untuk tanda nak beranak. Itu darah tolkin. Allahumma salli alaihi wasallam. Jadi asal disebut la yahrumu salatun wa qiraatun wa saumun bi khuruji talqin, dengan keluarnya talqin. Itulah umum talqin ni, darah yang keluar sebelum nak beranak, itu talqin. Talqin ni kalau ikut dia kata dia lah sakit nak beranak tu, dia lah tolak ni wal waj'un nashi min wiladah, adalah sakit yang terjadi kerana nak beranak ataupun suara yang mengiringi beranak, suara yang keluar daripada orang perempuan sebab menahan sakit kerana nak beranak, yang tu dipanggil talqin. Jadi kalau darah talqin waktu sakit nak beranak keluar darah, darah tu tak menghalang solat, pasal yang tu darah nak beranak, bukan darah haid dan bukan darah nifas. Pasal dia darah, orang kata kemuncak dekat sakit nak beranak. Jadi bila ada sakit nak beranak keluar darah, yang tu baru panggil talqin. Dia bahas ni, dia tak boleh tengok ni saja, dia kena tengok bab haid sama. Pasal bab haid dia ada bincang macam ni. Yang ni pun selalu ada orang tanya masalah ni, salah apa, dan kebanyakan tengok orang jawab salah. Tak mana orang perempuan hamil, waktu dekat-dekat nak beranak ada keluar tanda, keluar darah, kena semayang tak semayang. Kebanyakan orang kata kena semayang. Pasal ni la yahrumu bi khuruji talqin salatun. Jadi tak haram solat, tak haram puasa, tak haram baca Quran. Pasal apa? Pasal dia kata yang tu bukan darah haid. Banyak orang jawab itu. Kalau ni sebab talqin tu kena faham. Talqin tu apa? Bagi faham betul-betul tentang talqin tu. Jadi, masa sakit keluar darah, barulah dipanggil talqin. Kalau tak sakit tapi ada keluar darah, yang tu belum dipanggil damu talqin. Yang tu belum, yang tu bukan talqin. Nak panggil damu talqin ni, Allah, dia mesti ada sakit keluar darah baru talqin. Tak ada sakit nak beranak keluar darah, itu bukan talqin, itu dam, bukan talqin. Dan boleh ke jadi ni haid? Nifas memang tak boleh pasal tak kosong rahim lagi. Boleh ke panggil haid? Kaedah kita jumhur, pendapat yang sahih, kalau orang hamil tengok ada darah keluar, sah darah tu nama haid jika ada keluar 24 jam. Dia damul hamil haidun. Fi ra'yi sahih, fi sahih. Pendapat yang sahih kata orang perempuan yang hamil keluar darah, darah tu sah untuk nama haid. Jadi kalau nak bersalin memang biasanya ada tanda lendir darah. Jadi kalau hanya keluar darah, tak ada sakit, tak boleh semayang. Pasal darah tu boleh ihtimal nama haid. Tak syarat darah haid mesti warna haid. Belajar bab haid baru jelas bab tu. Nak faham, nak sebut tu pasal bab ni ada ramai orang salah syarah ni. Ini pun muskil pasal dia hanya tengok bab ni, dia tak pernah belajar bab haid. Macam masalah Quran tu dia tak pernah faham. Dia faham qasad Quran, dia tak pernah faham macam mana nak faham kata qasad Quran tu. Dia tak faham, dia tak pernah belajar khas dalam bab masalah qasad Quran. Bab fiqh macam ni dia tak boleh tengok satu tempat, dia kena tengok bab lain sama yang nak support dia. Macam selalu bab fiqh orang tanya bab orang perempuan boleh ke musafir pergi kerja seorang-seorang. Kita kata haram. Dia kata dalam kitab musafir tak sebut pun, memang tak sebut bab musafir, dia sebut bab haji tu. Jadi nak jawab dalam bab musafir je tak boleh, pasal kena tengok dalam bab haji, bab safar marah. Yang ni tak boleh tengok dalam bab ni saja, dalam masalah keluar darah ni bahkan kena tengok khas bab haid. Kalau tadi bab Quran tak boleh tengok bab Quran ni saja, untuk tengok ni bahkan kena tengok bab Quran tu sendiri, baru boleh faham betul. Jadi bab damu talqin ni, darah wanita hamil, darah yang keluar pada wanita hamil dia adalah haid di sisi jumhur.
Jadi bila nak sakit nak beranak ada darah tak boleh sembahyang. Pasal apa? Boleh ihtimal kalau daripada mula keluar nanti dengan nak bersalin ada tempoh 24 jam dia ialah darah haid. Dia sakit ni waktu nak beranak, dia dekat-dekat nak beranak sangat dah baru sakit betul. Kalau kata takat keluar darah kerana tak sakit apa pun, dia pun tak sedar darah keluar, yang tu bukan damun talqin. Nak panggil talqin memang tengah sakit kuat tu. Tu dia wajah an-nashi lil wiladah, min wiladah. Sakit ni bila? Waktu terasa turun tu. Yang tu pun bukan sakit betul, baru terasa je. Jadi belum sakit wajah, belum sakit tu. Yang tu belum nama tahap dia talqin. Jadi nak nama talqin ni darah yang memang tengah sakit teruk tu talqin. Yang tu memang ternyata bukan haid lah, pasal dia talqin betul. Jadi kalau yang sebelum talqin tu belum ada rasa sakit tapi darah keluar, dia istilahnya damul hamil. Yang tu tempat yang saya dah tengok nilai teks orang duk sebut dalam bab tu, dia orang tak belajar bab haid. Tengok dalam bab ni je tu keluar hukum. Dia jadi kesilapan jawab soalan. Sampai dia kata orang perempuan ada tanda-tanda nak bersalin, tak menegah dia semayang, kena wajib semayang walaupun darah keluar dia kata. Pasal darah tu darah talqin, pasal dia tak menegah solat. Nas dia ni disebutlah, Fathul Muin sebut ni, dalam Iqna sebut ni, dalam Minhajul Talibin sebut macam ni. Dia tengok umum melepas talqin tu, dia tak tengok dalam bab haid yang damul hamil tu. Itu masalah sikit. Jadi saya sebut tu pasal dah tengok dalam masyarakat pernah berlaku ni tu. Kita dah memang ingat masalah, tengok yang ni masalah, yang ni orang tak faham, yang ni orang tak faham, yang ni clash dengan kita, ni clash dengan kita. Mana clash tu mesti pergi selesai. Kalau orang tak pernah jumpa, tak pernah lalu kitab, dia tak faham tentang mana clash tu. Kita memang lalu dalam bab haid macam ni, lalu bab haji macam ni. Tentu kita boleh jawab tu, kita boleh synchronize bab ni macam mana nak selesai dia. Orang hanya tengok kitab tu je, baca bab haid sebut damul hamil, dia tak boleh jawab lah. Sikit salah. Tujuan kita sebut pun nak bagi jawab betul tu. Bukan nak sebenar-benar semata-mata nak jawab. Tapi dah tengok, kita dah tengok dah lalu lah kitab semua. Dengar saya sebut. Kalau kata dia orang punya pendapat ni pelik-pelik. Tempat yang kita kata tak boleh, dia kata boleh, kita kata boleh, kata tak boleh, dia pelik. Bab hamil ni, orang perempuan nak bersalin, dia kata darah keluar kena sembahyang. Pasal tu darah talqin. Kalau tanya saya kata tak boleh sembahyang. Pasal tu belum sakit lagi nak beranak. Tu baru ada tanda-tanda nak beranak, kadang keluar darah pun dia tak sedar. Jadi yang tu bukan damu talqin. Talqin ni dah sakit, dah teruk, nak beranak tu. Istilahnya dah menekan, dah teruk sangat, dah tekan. Dah buka 2, buka 3, bahkan buka 5, buka 7 lah. Sakit macam tu. Masa tu keluar darah tu. Itulah damu talqin. Kalau kata baru dia pun tak sedar darah keluar, tu bukan damu talqin lagi. Kaedah kita yang tu kena berhenti sembahyang. Pasal apa? Dia ada manik menegahkan ibadat. Dengar? Yang kita kata tak kena sembahyang, dia kata kena sembahyang. Baca Quran tadi, kita kata tak boleh baca Quran, dia kata boleh baca Quran. Macam apa? Jadi kelahi tu lah. Memang kelahi pasal faham lain. Dia hanya faham musafir. Dia kata boleh je orang perempuan musafir. Orang perempuan ni hanya tak boleh musafir untuk keluar rumah untuk pergi haji. Tak boleh. Pasal yang tu khas dalam bab haji je. Oh pula. Mana pula siapa dia ajar gitu? Yang tu dia kata boleh keluar untuk pergi kerja, untuk pergi belajar seorang-seorang. Boleh. Pasal apa? Pasal tak jadi haram. Yang haram ni pergi bab haji je. Ada pula jawab gitu. Kalau tanya saya kata tak boleh. Kan? Lain pasal apa? Dia hanya tengok satu bab. Dia tengok situ je. Kita dah tengok semua bab lah. Kita bagi keputusan. Dia hanya tengok situ je. Itu tempat-tempat yang kalau nisbah orang jawab, dia berbalah. Baru ni saya sebut tahu mana? Kat sini ke? Masalah orang perempuan keluar angin daripada kubul. Masyhur kita khuruju syai' min ahli sabilain. Tu pun sabilain sebut ghalib atau muzakkar. Orang perempuan dia salah satu sana subul, 3 jalan.
keluar syai' sama ada pepejal cecair gas. Gas tu angin lah. Batal wuduk. Kaedah kita batal walaupun keluar daripada kubul mar'ah. Masyhur sebut kubul mar'ah batal. Jadi kalau yang memang sentiasa duduk keluar ni, rokok keluar, sujud keluar, macam mana keluar? Ambil je wuduk, dah tak boleh nak sumbat, tak boleh. Angin bukan senang nak sumbat. Dia bukan macam istiadah boleh sumbat. Betul macam mana? Sembayang je lah, dah tak boleh nak elak. Tu yang angin duk keluar tu, mudah-mudahan dapat kemaafan pasal tak boleh nak elak. Cuma jangan saja pergi buat aktiviti perbuatan yang boleh menyebabkan dengan kita buat sengaja, kita sendiri ikhtiarkan keluar, tu memang batal tanpa khilaf. Yang ni tak ada buat apa, duduk lipat, duduk rokok, sujud, kemudian duduk je tayar akhir, perut keluar misalnya kan, keluar kubul mar'ah. Atas pendapat ulama batal. Dia memang tak ada lah waktu untuk dia tak boleh buat, melainkan dalam keadaan keluar angin. Sembayang je apa yang boleh, mudah-mudahan Allah Ta'ala maaf. Dari sisi kaedah macam tu. Kaedah macam tu. Tapi nak kata tak batal, tak betul dalam kaedah kita dalam mazhab Syafi'i. Asal batal. Buka nas mana pun batal dalam mazhab Syafi'i. Mazhab lain tu hal. Maliki, Hambali, saya tak kenal, tak ingat satu-satu tu. Yang memang ada kata keluar ada angin minal kubul tak batal. Tapi kita mazhab Syafi'i keluar syai' min ahdi sabilain, sebut sabilain tu atas ghalib, kubul dubur, bahkan atas itlaq kubul pada mar'ah, tempat keluar haid tu aturan dia panggil kubul juga kan. Jadi kalau kata yang jenis keluar, kena cari jalan supaya jangan keluar. Kalau tak boleh juga dia keluar, buat saja apa yang boleh, tapi dia mesti wuduk sebagai sahibud darurah. Masuk waktu boleh ambil wuduk, kena sembahyang dengan segera. Apa yang terkeluar tu mudah-mudahan dapat kemahuan, dapat kemaafan daripada Allah Ta'ala, pasal memang tak boleh nak halang angin tu keluar. Nak sumbat tak keluar angin bukan sedang, bukan boleh buat. Dan memang macam tak boleh dilaksanakan dia. Itu apa nak buat? Buat apa yang boleh, tapi dia hukum sahibud darurah, pasal dia hukum salisul rih. Asal hukum batal, tapi pasal tak boleh nak elak, buat je apa yang boleh. Lagipun bila keluar angin, dia tak melibatkan berlumur dengan najis, berbanding dengan keluar kencing, keluar tai. Jadi bila berlumur, bila tak melibatkan berlumur dengan najis, yang dia tak boleh nak tahan, biarkan saja angin tu keluar. Pasal tambah pula keadaan tak boleh nak elak, biarkan saja buat, batal. Yang ni tak boleh elak, biarkan. Mohon kemaafan, mudah-mudahan sembahyang diterima dalam keadaan darurah macam tu. Tubihu mahzurat. Ya. Jadi, tapi buat je apa yang boleh. Angin keluar tak najis, buat je. Kalau dah memang tak dapat tidak, mesti ada akan angin keluar dalam sepanjang solat. Dia ada helah macam diulat dalam fiqah. Kalau kehelah kaifiat, kalau ada jangka masa tertentu yang memang angin tak keluar, dia dan lepas kencing, berak, buang, cuci apa, dalam tempoh 10 minit lepas tu memang dia boleh tak ada keluar, dia wajib segerakan waktu tu untuk selesaikan solat dengan tanpa ada apa angin keluar daripada kubul. Kena ikhtiarkan supaya jangan ada syai' yang keluar yang atas istilah dia berdasarkan nas-nas yang ada, yang tu termasuk dalam benda mubtilat wuduk, mubtilatkan solat. Kalau memang tak ada masa dah, aci duduk je batal. Yang tu pun ada uraian ulama. Kalau dengan duduk batal, ada keluar syai' yang boleh istilahnya mubtilat, kau tak boleh duduk. Katalah duduk yang tak boleh, duduk macam mana? Duduk iftirash, duduk tawarruk tak apa. Tak boleh duduk iftirash. Kalau duduk iftirash, keluar angin. Kalau duduk tawarruk, tak keluar angin. Tak boleh duduk iftirash yang keluar angin tu. Dia ada kaedah macam itulah. Disebut nisbah nak pelihara supaya jangan keluar syai' daripada kubul yang boleh jadi mubtilat. Tapi tengok zaman sekarang orang duk sebut tu, ambil pendapat, dia tengok tak peralus pun dalam bab fiqh. Bahkan kalau saya lah ni, kalau tengok dia kata boleh tak boleh tu, saya tengok muka je lah. Sebab dia ada psikologi dia. Apa dia? Kau sebut tu dengan keadaan memang kau faham betul satu, dengan takwa kau sebut ke dengan kepasangan dengan takut-takut kau sebut. Boleh tengok air muka tu. Tengok muka. Kita boleh tak batal, saja je. Kitab pun tak ingat kata dia. Saya tak hafal banyak kitab.
Tapi pendapat-pendapat saya dah tanya dah ustaz-ustaz yang kata boleh. Tengok sebut tu cakap menggelabar. Dalam masa yang sama kata dia, saya taklah mengatakan pendapat yang kata batal tu, yang tu pendapat tak betul. Betul, tapi saya lebih cenderung. Saya lebih cenderung. Muka pun macam menggelabar je. Kalau saya suka tengok reaksi tu, psikologi tu. Tengok orang kalau yang kata macam mana, orang yang betul-betul cakap daripada hati ke hati, ambil daripada kitab muktabar, belajar agak dengan tok guru macam ni, tok guru pula memang pakar sebut macam ni, kita sebut tak ada ragu sikit pun. Sebut tak ganja, orang cakap orang aku tak ganja. Kalau saya lah. Jadi nak sebut tu antara isu-isu yang kat luar tu, dia berbeza dengan kita dari segi ni sebab pandangan dan pendapat. Beza. Saya kaifiat dia beza. Kadang-kadang dia belajar tebuk-tebuk, dia ambil sikit-sikit, ambil pendapat. Kita ulama ajar dengan kaedah ihtiyat. Ya. Asal nak sebut ke masalah damu tolkin tu. Baik. Wa yajibu qada'uhu la salati. Wajib qada' dia qada' saum. Puasa kalau mai haid nifas wajib qada'. La salati ta'ila la yajibu qada'us salah. Bal yahrumu qada'uha, bahkan haram qada sembahyang yang masa haid dan masa nifas. Kalau memang pada masa haid, pada masa nifas, alal yakin, itu haram qada. Adapun kalau dah berlaku istiadah dengan kawaid belajar, kita dapat kenal mana yang haid, mana yang istiadah. Ada waktu yang telah ditinggal sembahyang disebabkan tak pasti adakah dia haid atau istiadah ataupun nifas ataupun istiadah. Lepas tu baru boleh kenal dengan tamyiz dia, dengan rujuk pada adat dia, baru boleh dikenal mana haid, mana yang bukan, mana nifas, mana yang istiadah. Maka waktu yang ternyata haid tak kena qada, maka waktu yang istiadah kena qada. Yang tu ada pelajaran dia. Yang ni pun kalau orang tak biasa belajar, dia akan hukum macam tu lah. Mana ada qada-qada ustaz? Waktu haid memanglah tak ada. Haid memang tak ada qada. Siapa kata haid kena qada? Tapi bila tak pasti mana haid, mana yang ditinggal, bila ternyata yang tu bukan haid, yang tu kena qada. Pasal yang tu bukan haid. Contoh 10 hari merah, lepas tu 10 hari hitam, lepas tu berhenti. 10 hari merah tak sembahyang, hari ke-11 keluar merah tak sembahyang, keluar hitam tak sembahyang lagi. Hitam tu 10 hari, 20 hari tak sembahyang. Lepas tu hari ke-21 berhenti. Mana haid? Haid hitam, bukan merah, bukan 20. Bukan 15, bukan. Pasal ada tamyiz. Lepas tu mana qada haid dia? 10 hari. Lepas tu 10 merah tu aku istiadah. Lepas tu kena qada tak? Sembahyang tak sembahyang? Tak sembahyang lah. Tak sembahyang masih apa? Tak sembahyang pasal kaedah darah ada manik solat, manik ibadat. Jadi kena qada 10 hari tu. Kena qada. Kena. Yang tu yang kata kena belajar detail. Tak boleh belajar dengan faham satu tempat, lepas tu nak bagi hukum semua tempat yang lain yang kita tak faham tu. Ada benda yang dia tak boleh synchronize kan. Tak boleh nak faham. Jawab telagah. Dia telagah dari segi sudut kefahaman macam mana nak faham. Satu fiqah dia kena ngaji semua. Lalu kitab baru istilahnya ada kemahiran untuk memahamkan semua yang ada dalam kitab fiqah. Macam mana nak ambil faham dia. Quran, hadis, lagi besar. Fiqah pun kena lalu semua, tambah Quran, hadis. Ni hadis, Quran jumpa berapa ayat je, tu nak istimbat hukum. Tu ngelabar. Lepas tu jadi yang wahab tu. Fiqah pun sama juga. Tak lalu semua, betul, tiba-tiba nak keluar hukum. Yang tu yang ngelabar. Istilah ngelabar tu yang jawab tak betul. Pasal ada benda dia tak boleh synchronize. Bunyi moden sekolah, synchronize. Dia tak boleh tatbik. Dia tak boleh nak ambil, nak padu kan masalah ni dengan masalah ni dalam fiqahnya ni. Kadang belajar bab wakaf, tak belajar dalam bab milik. Macam ni. Belajar bab wakalah, tak belajar dalam bab wali. Ada benda ni. Dia mesti semua ada link. Muamalat yang menggunakan jinayat, semua dia ada hubungan kait antara satu persatu. Gagal belajar dalam sesuatu bab, dia akan menyebabkan kegagalan memahamkan fiqh, memahamkan akidah, memahamkan tafsir, hadis, semua bab kan. Nahu apa? Gagal faham ni, dia akan gagal faham sana. Dia tak faham. Pasal apa?
Dia tak ada kayu ukur untuk dia nak menilai semua. Dia baru belajar alamat i'rab Habis-habis nak bangkang bab tamyiz, bab hal. Apa hal kau ni? Mobil gitu. Baru belajar kana. Musyabah bila isa tak faham. Kada wa khawatuha tak pernah tahu. Af'alu muqarabah tak kenal. Afalu syuruk tak kenal. Dia baru kenal nawasih, kana, inna, dhanna wa khawatuha. Tapi tak kenal afalu syuruk, kada wa khawatuha. Tak pernah kenal af'alu muqarabah, tak pernah kenal isim musyabah bila isa, la nafi lil wahdah, la nafi lil jinsi. Banyak benda lagi Tak boleh saya sebut tu, dia sebut semua apa-apa benda yang kita mengaji untuk jadi kayu nilai, kayu pengukur tu. Baca bab semayang je, tengok waktu, nak cerita kembang dengan gelincir matahari. Dia tak pernah belajar bab falak. Kau urai tengok. Saya silap masuk parit ni. Kau tak faham falak. Tak faham falak, macam mana kau nak urai gelincir matahari? Gelincir matahari bukan matahari atas kepala. Matahari atas kepala ni, kalau antara garisan sartan dah jadi, setahun 2 kali je. Atas pada garisan jadi, bawah pada garisan sartan, dia takkan ada matahari atas kepala. Pasal dia takkan ada matahari betul-betul tegak atas kepala. Jadi macam mana nak faham tu? Macam mana kata gelincir tu? Kau tak faham falak, kau salah hurai ni. Masuk gelincir tu. Wa taharatu tsaniyatu ghuslu. Siap. Selesai lah bab benda muharamat tu. Cuma dia sebut ringkas lah sini. Atas sebut ada hadas akbar tu. Bab junub dengan bab haid, tu haid dengan nifas ada tambah haram puasa. Allahumma salli. Haram puasa, haram jatuhkan talak. Pada masa haid dan nifas walaupun talak jatuh. Ada masalah tu. Yang tu yang dia jadi akbar tu. Yang junub jadi mutawasid. Okey, lalu lah sebut itu. Wa taharatu saniyatu ghusl. Allahu a'lam. Jawab azan. Azan bukan tak ada kosok Quran pun kan? Tak ada masalah. Boleh jawab azan. Jawab azan, baca doa naik kenderaan. Masa dia istilahnya dah jadi doa. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Rabbana afrigh alaina sabra. Fansurna 'alal qaumil kafirin. Rasa macam ada gangguan syaitan je, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbi a'udzubika min hamazati syaitan. Wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Dah jadi doa lah. Benda-benda yang memang istilahnya dah jadi doa. Memang ya Quran. Tapi kuat ke doa tu lebih lagi. Dah tak kosot dah tak feeling Quran, tapi feeling tu lebih pada doa. Macam mana lebih feeling pada jawab azan daripada feeling kan dia Quran. Lebih feeling pada nak mula makan baca bismillah daripada bismillah dengan nak baca Quran. Yang tu yang kata baca Quran laisa biqasdi Quran. Dia jawab soalan. Aim. So, yang perempuan yang nak beranak dia keluar darah 3 hari. 2 hari tu tak sakit. Sehari sebelum beranak dia sakit. Keedah dia daripada mula keluar sampai beranak haid. Pasal Tolkien ni betul-betul sakit beranak tu. Kau tengok dalam tu dia sebut dalam Hasyiah tu. Kata wa talqu dan qauluhu la bi khuruji talqin. Laisa haidan li annahu damul kharij la ma'a talqi wa laisa nifasan. Dia adamul al kharij. La ma'a talqi, dia bukan ma'a talqi, dia al kharij wa laisa nifasan li annahu damul kharij ba'da faragh. Macam tak sebut abiak. Haid ni dia damul kharij qabla talqi. Walaysa nifasan li'annahu damul kharij ba'da faragh rahmi. Fa huwa damun fasid. Jadi damu talqi ni damun fasid. Wa inama quddirat lafzu dam, ditakdirkan lafaz dam tu li'anna talaq. Baik. Dipanggilkan dam pasal apa? Talaq ni wal waj'un nashi minal wiladah min ta'lil. Dialah kesakitan yang terjadi kerana beranak. Min wiladah. Jadi min ajlil wiladah. Awis saut as-sahib laha, ataupun
suara yang mengiringi laha wiladah. Bila yang orang perempuan sampai mengerang sakit bila? Dia berluka di dinding kan. Itu antaranya lah kan. Orang perempuan dia sampai sorry itu kan. Pedih kan. Pedih masa nak beradak lah kan. Orang perempuan ni kalau takat sakit bersuara tak bersuara lagi? Tak lagi. Memang ada sakit. Kalau ada darah masa tu dia panggil talqin tak? Tak panggil talqin lagi tu. Atas kata talqin tu adalah saut al-sahib laha. Saut ada saut ni bila? Dah. Sorry saya gaya-gaya tu kan. Biasa duk nyambut anak pertama dulu. Memang beranak kat rumah pun. Apa nak sebut. Boleh tengok suasana orang perempuan nak bersalin macam mana. Tok bidan duduk sebelah pula. Sabar, pelan. Doa, minta. Tarik nafas apa, macam-macam benda dia ajar. Jadi selagi tak sampai waktu sakit tu, istilahnya apa? Terasa menekan kuat tu. Masa tu tu. Yang tu baru talqin. Jadi kalau 2 hari keluar darah, 3 hari sebelum bersalin, 2 hari tu tak sakit. Sehari tu sakit. Sakit tu kalau tak sampai ada istilah biasanya ada huruf akan keluar saut yang sahib wiladah, bukan talqin lagi. Untuk nak tahu mana talqin tak talqin dengan itu. Apa dobit? Macam mana dobit? Susah kan? Tu apa kaedah? Hamil tak hamil sekarang? Hamil. Damul hamil, haid tak haid? Haid. Kaedah tu. Asal dulu. Kalau ada orang perempuan yang dia masuk ubat, sebelum nak beranak dia masuk ubat. Hmm. Ubat tu dia mengatakan kalau masuk sakit. Memang? Kemudian perempuan tu dia menjerit berjam-jam. Pasal sakit tu. Sakit beranak tu. Tapi sakit masuk ubat tu kan? Dia memang masuk ubat tu dia orang tu sakit sangat. Gila punya sakit daripada sakit beranak ni. Sakit beranak pun tak sakit macam tu. Saya tak tahulah ubat apa benda tu kan dia buat kan. Ubat tu memang selalu orang perempuan lebih dia akan bubur ubat tu. Memang masuk ke bawah tu. Masuk. Dia orang tu sakit lagi daripada sakit beranak ni. Orang yang perempuan pernah beranak, dia kan tahulah sakit beranak macam mana. Kita bubur ubat tu lagi sakit daripada sakit beranak ni. Jadi atas kata faham tu, kalau dengan sebab sumbat tu keluar darah, boleh jadi talqin. Boleh jadi talqin. Tapi kaedah kita, kalau saya lebih, kalau nisbah apa yang faham dalam bahid, dia hamil, nak dobit tu talqin tak talqin tu terus mana. Kalau kena dia sakit tak boleh beranak sampai 2 hari, tapi biasanya bubur ubat tu tak sampai lah tu kan. Kalau katalah tak bubur ubat tapi sakit tu kuat. Kalau vital memang ada, dia tengok lambat masalah lagi, dia tengok dadi dia belah Itu satu hal, saya bukan cerita, kita bukan cerita tu. Kita masalah nak dobit talqin tu. Dobit talqin tu macam mana? Berapa minit tak minit beranak lagi? Beranak pun boleh pasti ke berapa jam, berapa minit? Dia boleh tak boleh tahu, tapi bukan pasti. Dia plus minus tu 7 hari depan belakang tu. Apa nak sebut? 7 hari tak silap? 7 hari tak? Tu yang dia boleh belajar pun 7 hari daripada tarikh dia. Apa saya nak sebut? Jadi nak dobit talqin tu tak mana? Tu payah nak dobit tu. Bila kaedah nak dobit, ambil pada kaedah asal, al-hamil, damul hamil, haid. Itu atas rajih sahih. Jadi masih hamil, darah keluar, manik ibadat. Manik ibadat. Cuma nak pastikan dia, nak tengok tak mana. Mula keluar darah, bersalin, jam pukul berapa. Itu dia punya tempoh tu. Ada 24 jam, sah untuk nama haid. Jadi mana talqin tak talqin, payah nak dobit. Jadi nak kata masa talqin tu kena semayang, darah duk keluar, trend kau semayang, kau sakit perut nak cirit pun kau tak boleh nak semayang, tambah sakit nak beranak. Kita bukan masalah perasaan tak perasaan, tapi dobit dia ada. Damul hamil adalah haid. Jadi masa hamil ada haid, sakit tak sakit, ada bentupan, pecah bentupan tak apa, lain hal. Ada tak kesan darah? Ada. Keluar darah, dia al-mani' min ibadah. Tu komen. Kalau saya memang akan jawab itu. Tak tukar saya. Budak kaedah tu. Ngaji dulu pun macam tu. Tak bertukar kaedah tu. Model lah ni, kita syarah dia lah mengelabah. Mula jumpa orang macam tu. Mula dia kata, kena semayang Ustaz pasal ni darah talqin. Sebut satu-satu damul hamil, bagi taswir masalah kat dia. Melengur dia. Lepas tu saya tanya, macam mana Ustaz nak dobit talqin tak talqin tu? Payah juga ya, kata dia. Orang kata tahu. Engkau baca kitab je, yang kau tak boleh feeling. Aku boleh feeling siap kan, macam mana.
Boleh duduk tempat orang perempuan tu, boleh rasa macam mana, boleh cerita hurai dengan kitab tatbik ni macam mana. Untuk Ustaz nak kata apa sekarang? Nama talqin tu nak kena semayang tak kena semayang? Ustaz dah jamin hak tu talqin. Kalau 6 bulan dah rasa talqin macam mana Ustaz? Ada? Salah dia sakit makan silap apa makan apa? Rasa macam nak beranak sangat. Apa masalah ni? Nak jadi gugur tu tapi nak rasa nak beranak. Adakah tu talqin tak talqin? Ataupun kita nak tanggung yang tu ialah damul hamil. Tak sampai yang tu talqin lagi. Diam dia. Saya tak boleh nak buat keputusan. Kan susah kan? Betul nak buat tak boleh buat keputusan. Nak pergi hukum apa? Sekarang dia nak pakai sekarang hukum ni. Takkan Ustaz nak telah kitab 30 kitab dulu. Melengur dia. Kena soalan gitu. Melengur dia. Talqin ni bukan cakap apa ketumban nama. Kan? Dia dam. Nama panggil damu talqin. Bi khuruji talqin. Dia sebut talqin pun. Tu kalau ikut talqin tu sakit tu kan. Tapi sebut dami talqin atas jalan musahabah. Pasal bersama dengan talqin tu ada dam. Tapi kalau ikut darah tu kan, nak hukum darah apa? Tu yang kalau dengan apa yang kita belajar dalam bab haid, dengan bab sini tanggungkan damul hamil, darah yang keluar tu adalah damul hamil, lagi kuat berbanding nak hukum dia talqin. Macam nak talqin dengan pasti dia masuk. Adakah yang tu dobit tu talqin? Sakit berasa sikit itu, pegang sakit. So nak salin dah. Dah buka 1, buka 2 kan. Ni nak bersalin dah. Betul ke nak bersalin? Kadang dah buka 2 pun 2 hari, 3 hari baru nak keluar betul. Nak dobit tu talqin tak talqin? Darah keluar. Tu nak kena semayang tak kena semayang? Talqin tak talqin nak tu? Masuk. Itu memang bila nak bersalin? Lagi tak boleh jawab tu. Itu nak ada hukum apa darah tu? Hamil tak hamil? Hamil. Sudah hamil lah hukum. Yang tu pasti. Dia mana ibadat tak mana ibadat? Mana ibadat? Asal hukum mana? Talqin tak talqin? Tak pasti. Dia nak pakai apa? Nak pakai hukum damul hamil ke damul talqin? Damul hamil mesti pasal hamil. Tapi talqin tak? Belum tentu nak beranak. Bila nak beranak? Tak tahu bila nak beranak. Jadi yang pasti kuat siapa? Damul hamil ke damul talqin? Tu saya akidah nak faham situ lah. Tak sekoronas tu. Topik tu. Ni. Panjang ni situ. Mujur tak ngantuk hari ni. Kalau ngantuk hari ni tak boleh baca buat tu. Hari letih kata tentu tak. Mudah-mudahan bagi sihat itulah. Itu dulu. Allah. Ada Muhammad tak datang tidur ke apa? Ardul Khos.